Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai critical point. Alright. So, bila kita sebut critical point, dia ada kita situasi dia ada dua situasi di mana kita katakan satu-satu point tersebut adalah critical point, di mana yang pertama sekali dia adalah kita sebut critical point apabila the first derivative dia akan sentiasa merujuk kepada first derivative tau. F prime dia is equal to 0 ataupun F prime dia does not exist. Dia ada dua benda. And basically kita boleh tambah satu lagi, iaitu dia mungkin yang ketiga, F prime dia mesti memberikan kita suatu nombor nyata, real number. Real number. Contohnya contohlah kan, kalau kita dapat F prime dia, kita dapat nombor complex number. No, itu bukan critical point. Contohnya kita dapat F prime pada satu-satu point tersebut, kita dapat let's say square root of minus 2. Itu kan complex number kan. Itu pun bukan critical point dalam konteks ini. Tetapi basically ada dua sahaja keadaan kita yang boleh kita katakan dia adalah critical point apabila ini berlaku. F prime dia equal to 0 ataupun F prime dia does not exist. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, bila berlaku ini ni, yang ini okey, yang first ni okey, kita semua tahu kan, kalau nak cari critical point, kita tahu F prime dia equalkan dengan 0, maka kita boleh dapatkan nilai X, betul tak? Tetapi dalam kes yang nombor 2 ini, F prime ni does not exist. Ingat lagi tak? Apakah keadaan yang kita boleh katakan the F prime tu does not exist? Maksud dia dy dx tu tak berlaku. Kalau ingat lagi, ada dua situasi ada dua situasi umum di mana terbitan tidak berlaku pada point tersebut. Yang pertama dia adalah yang ini. Saya buat sikit. Kes yang pertama ni adalah kes yang macam ni. Kalau ingat lagi yang ini. Dia berlaku pada vertical kat sini. So dalam kes ini, F prime dia iaitu dy dx ni does not exist tau. Sebabnya dia punya kecurunan dia is too many. Dia memberikan kita infinity. So dalam kes ini, kecurunan dia iaitu F prime dia does not exist. Yang pertama Yang kedua, kalau ingat lagi, ingat tak saya pernah sebut tentang sharp n. Sharp n contohnya ini. Kita akan tengok yang ini, tapi saya tunjukkan dulu yang ini. Ini sharp n tau. Sharp n, hujung tajam macam ni kan. So dalam kes ini, pada point x1 kat sini pun tidak berlaku. So maksud dia F prime tu does not exist. So ingat ada dua kes di mana F prime tu does not exist. Yang pertama adalah yang tadi tu, ada vertical line tadi tu kan. Yang kedua adalah pada sharp n macam ni. Ini dua kes di mana F prime ataupun dy dx does not exist. Okey, jadi dalam kes yang ini kita lihat yang ini kan. So F prime dia does not exist, maka x naught is a critical value. Okay, and further discussion, tapi bukan chapter ni lah, pada subchapter lain, we will note that the x naught really is the inflection point. Okay, inflection point adalah titik lengkok balas. Ini kita bincang kemudian. Tapi kita nak bagi tahu yang apabila ini berlaku, when F prime does not exist, maka x naught tu is a critical value. Alright, dia masih lagi critical value, cuma F prime dia does not exist. Itu je. Jadi ini akan menjawab persoalan mengenai yang ini sebab dalam mana-mana buku pun kita akan dapati dua syarat ini akan ditunjukkan, iaitu F prime equal to 0 and F prime does not exist. Cuma kadang-kadang mungkin tidak diterangkan dengan lebih detail does not exist ni apa maksud dia. So saya terangkan di video ini. Okey, now kita rujuk kepada visual yang kedua ini, iaitu rajah ini. Ada curve kat sini kan. Curve ini
Tengok curve dia macam ni, dia naik, dia turun, ada sharp end, dia naik balik, dia macam ni, dia naik balik. Okey, jadi cuba lihat ada 3 point dekat sini. Ketiga-tiga point ini adalah critical point, iaitu this point. Sebab apa? Sebab f prime dia is equal to 0. Kan dekat sini tak ada kecerunan, betul tak? Kecerunan dia sama dengan kosong kan? So at this point, x0 ini, x0 itu adalah critical value. So critical point dia adalah x0 dengan fx0 lah, xy kan. Ini adalah critical point dia. Satu lagi, yang ini pun critical point juga. Sebab f prime dia does not exist, sebab dia sharp end. Dan critical point yang ketiga adalah dekat sini. Ini dekat sini. Ini pun adalah critical point juga. Semua ni adalah critical point, dan sebenarnya yang case nombor 3 ini, yang ini pada x2 ini adalah inflection point. Tapi kita tak bincang dekat sini lah. Inflection point kita akan bincang dalam subchapter yang akan datang. Cuma nak beritahu, semua ni adalah inflection point. Semua ni adalah critical point. Okey, kita lihat pada satu contoh kat sini. Determine the critical value. So bila maksud critical value ni adalah the x value sebab ini saya lupa nak beritahu. Ini. Yang x0, x1, x2 ni, ini adalah critical value. Ini adalah critical point. Titik lah kan. So kalau titik dia ada xy. So macam ni So example ini disuruh kita mencari determine the critical value. Jadi kita nak cari nilai-nilai x lah. So jadi kita perhatikan nilai x kat sini adalah yang ini. So kita hanya perlu buat apa? Hanya perlu buat f prime equal to 0 dan kita akan dapat jawapan dia. So we are given ini adalah f kan. F prime ni kena buat the first derivative lah, kena cari dy over dx. So kita pun daripada sini kita dapatkan dy over dx, maka kita akan dapat ini. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 18x tambah 15 dengan kosong. Dan kita factorizekan dia, kita selesaikan dia, dan finally kita akan dapat x sama dengan 1 or x sama dengan 5. So ini adalah critical value dia. So kalau nak dapatkan critical point, kena masukkan x1 dengan x5 ni ke dalam fx ni, baru dapat critical point. Ini hanya critical value. So kita follow soalan. Soalan dia minta kita critical value dan kita bagi value saja, iaitu x. Okey, contoh kedua adalah yang ini. Dia meminta kita mencari critical value juga, iaitu nilai-nilai x juga. Bila kita cuba, kita tahu yang kita akan pakai f prime equal to 0 kan. So kita pakai ini dulu, di mana kita akan dapatkan dy over dx daripada sini, f prime dia dari sini. Dan apabila kita cuba menyelesaikannya dalam contoh ini kita dapati hasil x ini memang ada 2 sebab dia ada plus minus. Tetapi perhatikan dekat dalam ni, nampak tak kat sini 4 tolak 12 kan. Maksud dia di dalam square root ini adalah nilai negatif. So as a whole, semua ni sebenarnya dia adalah nombor kompleks, dia bukan real number. So dia tak boleh nombor kompleks, dia kena real number. So oleh sebab itu dalam contoh ini kita katakan neither of these a real number, therefore there are no critical value. Tak ada Okay, so saya dah terangkan 2 contoh. Cuma dekat sini saya nak highlightkan dekat sini. Tadi saya ada sebut sikit-sikit kan mengenai critical value, dan ingat tak dekat sini saya sebut ini adalah inflection point, betul tak? Lepas tu dekat sini pun sama juga tau. Ini saya ada sebut critical value, ini pun adalah inflection point, misalnya macam ni kan. So kalau saya tanya kamu semua soalan ini, agak-agaknya apa jawapan? Do you know the inflection point? Okey, mungkin ada yang ada di antara kita yang masih ingat lagi.
Cuma soalan saya adalah, what is the relation between the inflection point and the critical point? Apa hubungan di antara inflection point dengan critical point? So, maksud saya, cuba kita buat nak sahkan dua statement ini. Yang mana satu agaknya yang betul? All inflection point are the critical point, ataupun all critical point are the inflection point. Agaknya yang mana satu yang betul? Cuba fikir jap. All inflection point are critical point, ataupun all critical point are the inflection point. Okay, so boleh fikirkan, cuma saya bagi jawapan lah ya. So sebenarnya untuk dua-dua statement ini both incorrect. Alright, both incorrect, dua-dua salah. Cuma kita tiap bincang kat sini lah. So kita akan bincangkan dalam chapter yang lain. Ya, cuma sebab tadi saya dah sentuh mengenai critical point, dah sentuh sedikit, tiba-tiba masuk inflection point kan. So jadi mungkin ada di antara kita yang memikirkan inflection point, critical point, inflection point. Jadi which one which? Adakah semua critical point itu adalah inflection point? Adakah semua inflection point itu adalah critical point? So sebenarnya ada beza ya. So kita tak boleh kata sebenarnya, kita langsung tak boleh buat statement, oh semua critical point adalah inflection point. No. Ada counter example yang dapat yang menyangkal statement ini. Sama juga dengan A ni. Adakah semua inflection point adalah critical point? Bukan juga, sebab ada satu contoh yang boleh counter statement ini. Cuma benda ini kita tak bincang sekarang ya, cuma saya nak bagi tahu. So takut-takut ada yang terkeliru dengan critical point, inflection point. Dia kata mungkin berlaku A, mungkin berlaku B. No, A dengan B tidak akan berlaku. So dua-dua ni adalah statement yang salah. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. So hope you enjoy the video. See you in the next video.